أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati pengacara majlis selaku Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Makmur Kampung Tanjung Sepat, yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita termasuk dalam salah satu perkara yang mendapat redha Allah sekaligus dapat menambah timbangan amal kebaikan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita sama-sama, tuan-tuan dan juga saya, sama-sama dapat mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhan nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Tuntutan belajar faraid ini bukan hanya kepada yang belajar, bahkan tuntutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diajarkan kepada orang lain. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, yang akan wafat, dan ilmu ini juga akan hilang. Yakni dengan cara apa? Dengan cara matinya para ulama, matinya orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada dua orang ataupun ada orang yang bertengkar tentang pembahagian pusaka dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Berbalik pada hadis Nabi SAW tadi, apa yang Nabi SAW risaukan adalah berlakunya pertengkaran, berlakunya pergaduhan, pertelingkahan, perbalahan di kalangan saudara. Bila kata saudara ni maknanya dekat. Boleh jadi adik-beradik, boleh jadi anak dengan bapa, anak dengan ibu, boleh jadi sepupu, boleh jadi anak saudara dengan pakcik. Jadi ini yang Nabi SAW risaukan. Kerana apa? Tidak ada tempat untuk mereka nak rujuk. Cerita tentang perbalahan ini minggu lepas, baru lagi, tak sampai seminggu. Waktu tu saya ada kuliah di surau Taufiqiyah di Simpang 4 Batu Laut. Petang tu je dah tanya, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz malam ni. Saya kata saya malamnya ada kuliah di surau Taufiqiyah. Tak apa, habis kuliah nanti kita jumpa. Di mana? Di Medan Selera Batu Laut. Tak pun di kedai Tom Yam Shasha di Pencawang tu. Lepas tu saya kata saya ada kuliah, lepas kuliah boleh ke? Boleh, dia kata. Bila jumpa dia dengan isteri dia. Dengan isteri dia, saya tanya, "Cik dari mana?" "Saya dari Puchong." "Dari Puchong datang ke sini?" saya tanya. "Ya." "Kenapa jumpa saya? Kenapa tak tanya orang lain?" Dia kata, "Saya dapat nombor Ustaz dekat Facebook. Saya tengok kuliah Ustaz dekat YouTube," kata dia. Tak apalah. Itu salah satu dakwah, salah satu kesan daripada adanya pengajian-pengajian faraid ini. Orang masyarakat dah mula peka. Ada masalah tanya, ada masalah tanya. Tak suka-suka, tak mudah-mudah nak buat ikut sesuka hati. Masalah yang berlaku bagi dia ketika itu perbalahan antara dia dengan pakcik dia. Maknya meninggal dunia. Kalau ikutkan harta tu, harta datuk dia, atuk dia lah. Atuknya meninggal dunia, maknya baru meninggal dunia. Maknanya atuk mati dulu, baru maknya mati. Tetapi sewaktu maknya hidup, maknya pernah berkata kepada anak-anaknya termasuk dia, dan adik-beradik yang lain termasuk pakcik dia, makcik dia, yang bahagian mak dia ni, maknya tak nak. Maksudnya maknya melepaskan hak, takharuj daripada mengambil hak daripada harta pusaka bapanya, iaitu datuk kepada yang datang bertanya. Jadi saya ni, dia kata, saya ni rasa tak puas hati. Saya rasa macam, betul ke ni? Adakah saya ni dah hilang hak daripada bahagian mak saya? Sebab setahu saya harta pusaka ni wajib difaraidkan, dia kata macam tu. Walaupun dia dah dengar daripada mulut arwah maknya sendiri mengatakan bahagian maknya itu nak diserahkan kepada adik-beradik yang lain, tetapi bagi dia selagi belum tukar nama belum tukar nama tanah daripada arwah atuk kepada waris yang masih hidup, nama dia dan adik-beradik dia termasuk dalam senarai waris. Kerana maknya mati kemudian daripada atuknya. Jadi adik-beradik yang lain semua dah bagi surat setuju. Maknanya melepaskan hak bagi kepada pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik bahagian arwah maknya ini. Cuma dia tak bersetuju. Sebab saya rasa belum berpuas hati jawapan ataupun tindakan saya ni. Jadi saya nak jumpa ustaz ni. Bila saya tahu cerita begitu, mudah saja. Tak perlu nak buat kira-kira, tak perlu nak katakan yang apa nak kena buat dahulu, dengan pihak mana nak kena berurusan. Jawapannya, dia punya point, maknya dah serahkan masa hidup. Bermakna ianya adalah hibah, pemberian. Sekalipun belum tukar nama, begitu juga wasiat. Sekalipun belum tukar nama tanah tersebut, harta tadi sudah menjadi milik kepada penerima. Sekalipun belum tukar nama. Dalam kes ni belum tukar nama lagi daripada arwah atuk kepada pakcik-pakcik dan juga makcik-makciknya yang lain semasa maknya hidup, sebab dia nak menyerahkan hak di bahagian dia kepada adik-beradik yang lain. Meninggal maknya juga baru nak diuruskan, maka secara automatik bahagian anak-anak daripada mak ini akan masuk juga dalam senarai waris. Bila budi bicara, semua waris akan dipanggil. Bahagian dia dan adik-beradik ada membuat dia ada satu borang khas untuk melepaskan hak mereka kepada pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik. Saya kata kalau encik nak, dari segi undang-undang encik ada hak. Dari segi undang-undang kita lah, sebab dia termasuk waris.
Dia mendapat warisan daripada ibunya, bahagian ibunya, daripada harta datuknya. Tetapi dari segi hukum saya kata, hukum tidak memihak kepada encik. Alhamdulillah, dia kata. Lepas saya dengar, saya lega. Jadi malam ni juga saya bagi tahu dengan Pak Cik, saya akan serahkan. Alhamdulillah dah selesai perbalahan. Dia kata 3 tahun perkara ni masih lagi tertangguh sebab dia rasa belum puas hati jawapan yang dijumpa. Dia kata dia tanya dengan orang tu, kata ini dia ada hak. Rupanya memang betul ada hak dari sudut undang-undang. Tapi dari segi hukum dia tak ada hak kerana harta tadi sudah berpindah milik daripada arwah maknya kepada pakcik-pakcik dan juga makcik-makcik yang lain. Hari apa kita cuti? Senin cuti kan. Hari Selasa pagi-pagi lagi ada orang datang ke pejabat saya. Maknya baru meninggal Jumaat lepas, orang kampung Kundang. Tanyalah tentang pusaka maknya, apa nak kena buat dengan harta. Ceritakanlah satu persatu. Daripada harta si mati ni nak kena selesaikan hak harta tersebut. Kalau misal kata ada gadaian kena selesaikan, pengurusan jenazahnya, hutang arwah kepada Allah, hutang kepada manusianya, kemudian ada wasiat kena laksanakan, cukup syarat wasiat wajib laksanakan, ada baki barulah faraid. Dia bagi tahu sekian, saya dan waris yang ada cuma kami adik-beradik anak kepada arwah mak saya. Itu sahaja. Ayah dan ibu arwah mak dah tak ada. Arwah ayah kami iaitu suami kepada maknya dah tak ada. Kami je lah adik-beradik. 5 lelaki, 4 perempuan. Ustaz tolong kirakan berapa bahagian setiap seorang. Jadi mudah. Bila ada waris anak-anak saja senang kira. Sebab dia asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi iaitu dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kaedah nak mudah kira bagi asabah bi ghairi ini iaitu berapa jumlah bilangan lelaki? 5 orang. Berapa jumlah bilangan perempuan? 4 orang. Yang lelaki kalikan 2. 5 kali 2 10. Tambahkan jumlah yang perempuan 4, 10 campur 4 14. Bermakna setiap waris lelaki 2/14 dan setiap waris perempuan 1/14. Dah itu saja saya kata. Ini kita nak cerita tentang faraid. Kita tak nak tahu berapa harta si mati. Sebab tu kadang-kadang persepsi masyarakat kita masih lagi ada yang mengatakan kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta si mati. Tak, faraid bukan cerita tentang harta. Faraid cerita tentang hukum, tentang hak setiap waris, berapa bahagian setiap waris, pecahan-pecahan setiap waris. Bila dah tahu lelaki 2/14, perempuan 1/14, barulah korang bincanglah dengan korang adik-beradik. Tanah ni nak pecah macam mana? Saya punya hak ada 2/14, adik perempuan punya hak ada 1/14. Bincanglah bagaimana. Yang penting masing-masing sudah tahu hak masing-masing. Ada lagi satu perbincangan kita, nanti kita akan bincangkan. Ada soalan pagi tadi daripada orang kampung Tanjung Sepat. Nanti kita akan bincangkan kematian semalam. Dia minta tolong untuk bincangkan bahagian ahli waris. Saya tak nak sebut siapa nama lah. InsyaAllah kita sambung sedikit dalam bab kitab. InsyaAllah dalam pukul 8.30 lah, InsyaAllah kita akan bincangkan yang itu. Kita sambung masih lagi dalam tajuk As-Sabah. Muka surat yang ke 138. Kita masuk As-Sabah yang ketiga, As-Sabah ma'al ghairi. As-Sabah ni dalam tajuk yang bagi saya agak besar. Tajuknya besar kerana melibatkan banyak pihak, ada keadaan-keadaannya dan ada jenis-jenisnya. Cuma sebelum nak masuk dalam jenis As-Sabah yang ketiga ini secara ringkas, supaya mungkin tuan-tuan, puan-puan dah lupa apa benda As-Sabah ni, terus masuk yang ketiga ni, takut nanti jadi pening pula. Ulang balik secara ringkas. As-Sabah ni dia ada 3 keadaan dan 3 jenis. Keadaan yang pertama, As-Sabah, ahli As-Sabah, waris yang mendapat As-Sabah, dia boleh memiliki keseluruhan harta si mati. Contoh, si mati dia cuma ada anak lelaki seorang, itu saja. Ataupun 2 orang lelaki, itu saja. Semuanya lelaki.
maka waris anak-anak yang lelaki ini akan mendapat asabah binafsi. Dia akan mewarisi keseluruhan harta si mati. Ini keadaan yang pertama. Keadaan asabah yang kedua, dia akan mendapat baqi selepas ahli fardu dapat. Dalam kaedah pembahagian faraid, perlu didahulukan ahli fardu terlebih dahulu, kemudian barulah ahli asabah. Ahli fardu siapa? Waris-waris yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran pembahagian mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-11, Surah An-Nisa ayat yang ke-12, Surah An-Nisa ayat 176. 3 ayat ini dari Surah An-Nisa menjadi dalil dan sumber untuk menentukan ahli-ahli fardu. Bapa, ibu, suami, isteri, anak perempuan seorang, dua orang, adik-beradik perempuan seorang, dua orang, saudara seibu yang lelaki yang perempuan, semua ni ahli fardu. Keadaan kedua, dia dapat baki selepas ahli fardu. Contoh keadaan, si mati ada isteri dan ada seorang anak lelaki. Maka isteri ini dia cuma ada dua orang waris ni saja, isteri dan juga seorang anak lelaki. Isteri ini merupakan ahli fardu. Bagi dulu bahagian isteri si mati. Berapa? 1/8. Berdasarkan surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ila akhir ayat. Tentang suami, tentang isteri, tentang saudara seibu. Tentang isteri akan dapat 1/4 jika si mati tiada anak. Isteri akan dapat 1/8 jika si mati ada anak. Dalam kes ini si mati ada anak, maka isteri akan dapat 1/8. Ada tak baki daripada 1/8? Adalah 7/8. Baru cukup 1. 7/8 siapa dapat? Asabah tadi, anak. Keadaan yang kedua tadi, dia dapat baki selepas ahli fardu. Dan keadaan yang ketiga, boleh jadi ahli asabah, waris asabah ini tak dapat apa-apa. Tak mesti ahli asabah mesti dapat. Boleh jadi dia tak dapat. Contoh keadaan, si mati mempunyai suami dan juga mempunyai seorang saudara perempuan seibu sebapa, dan mempunyai seorang bapa saudara sebelah bapa, pakcik. Ada suami, ada adik-beradik perempuan seibu sebapa, ada pakcik sebelah bapa. Suami ahli fardu ke tidak? Ya. Adik-beradik perempuan seibu sebapa ahli fardu ke tidak? Ya. Pakcik ahli fardu ke tidak? Bukan, ahli asabah. Jadi pakcik ni rasa, aku ni boleh dapat harta pusaka si mati ni. Sebab waris ni tak ada meninggalkan anak lelaki, tak ada meninggalkan adik-beradik lelaki, maka aku yang lelaki terdekat dengan si mati. Bila kira-kira balik, suami dapat berapa? Dapat 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu suami-suami, nisfu 1/2 daripada harta peninggalan isteri kamu, sekiranya isteri kamu tidak mempunyai anak. Dalam keadaan ini, si mati tidak ada anak, maka suami dapat 1/2, separuh, nisfu. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat berapa? Dapat 1/2 juga. Kerana berseorangan, dan syarat adik-beradik seibu sebapa atau sebapa dapat mesti si mati dalam keadaan kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Tiada waris anak dan ke bawah, furuk waris. Tiada waris bapa dan ke atas, usul waris. Barulah istilah dia kalalah, adik-beradik dapat. Jadi adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat 1/2 juga. 1/2 suami, 1/2 adik-beradik perempuan. Ada tak baki? Tak ada dah. Setengah-setengah, cukup 1. Pakcik ni nganga saja. Padahal dia waris asabah, asabah binafsi lagi. Tetapi keadaan yang ketiga tadi, tak dapat apa-apa sekiranya tiada baki selepas ahli fardu. 3 keadaan, dapat semuanya. Yang kedua, dapat baki selepas ahli fardu. Yang ketiga, tak dapat apa-apa. Lepas apa? Lepas ahli fardu dapat bahagian mereka kesemuanya. Jenis asabah pula ada 3. Jenis yang pertama, asabah binafsih, dengan sebab dirinya. Kita dah bincangkan yang A. Jenis yang pertama, asabah binafsih, ada 12 golongan.
anak lelaki, cucu lelaki, adik bapa, datuk, adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, anak adik-beradik, anak adik-beradik, pak cik sebelah bapa, pak cik sebelah bapa sebapa, seibu sebapa, anaknya pula sepupu dengan si mati. Itu semua adalah ahli asabah binafsi. Yang kedua, asabah bil ghairi. Dia dapat baki dengan sebab yang lain, iaitu anak perempuan. Anak perempuan. Yang pertama tadi asabah binafsi. Apa dalilnya? Kenapa sampai pak cik boleh dapat, anak pak cik boleh dapat padahal jauh dengan si mati? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikan bahagian faraid kepada ahlinya, yakni ahli fardu. Fama baqiya, adapun bakinya, fahuwa li aula rajulin zakari, maka berikan kepada lelaki yang terdekat dengan si mati. Sebab tu asabah binafsi, dia tidak ada penghujungnya. Dalam arti kata lain, infinity, sampai mana selagi ada dia akan dapat. Kalaulah dah tak ada, barulah harta si mati ada baki, pergi ke baitul mal. Selagi ada waris asabah binafsi, selagi itulah harta si mati tidak akan pergi ke baitul mal. Yang kedua, asabah bil ghairi. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Diperintahkan, diwajibkan, ditentukan pembahagian harta pusaka auladikum, bagi anak-anak kamu. Yang mana lidzakari mithlu hadzil unsayain, yang mana lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. 2 lelaki, perempuan 1, nisbah 2-1. Ini namanya asabah bil ghairi. Dan malam ini kita sambung asabah ma'al ghairi, jenis yang ketiga. Asabah ini tak semestinya mesti kena lelaki. Yang ketiga ini dia tak ada kaitan dengan lelaki, perempuan juga boleh menghabisi keseluruhan harta si mati. Asabah bersama yang lain, al-asabatu ma'al ghairi. Pengertian asabah bersama yang lain atau asabah ma'al ghairi ialah ahli waris yang menjadi asabah dengan sebab si mati mempunyai golongan bawah yang perempuan, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dan ke bawah. Ahli-ahlinya cumalah 2 orang sahaja. Yang pertama, saudara perempuan seibu sebapa, dan yang kedua, saudara perempuan sebapa. Saya dah lakarkan dekat depan ni, tuan-tuan boleh lihat. Tengok dekat skrin depan. Ini si mati yang saya tandakan X. Saya tandakan X. Kemudian si mati ini mempunyai ibu, bapa tak ada. Kemudian si mati ini mempunyai isteri, IS tu isteri. Kemudian si mati ini mempunyai saudara seibu sebapa perempuan, yang mana lelaki tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Cuma ada, saya bulatkan, ini ibu, isteri, anak perempuan. Jadi siapa dia ahli fardu dan siapa dia ahli asabah dalam golongan ini. Sedangkan tak ada pun waris yang lelaki. Sebab kita nak tolak persepsi mengatakan asabah mesti kena lelaki. Tak semestinya. Perempuan sahaja semuanya dia boleh menghabisi keseluruhan harta pusaka. Iaitu ibu dan juga isteri merupakan ahli fardu. Bila kata ahli fardu, sebab apa? Bahagian mereka ditentukan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu fali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Bagi tiap-tiap ibu bapa itu bahagian mereka 1/6 ketika mana si mati mempunyai anak. Maka ibu dapat berapa? 1/6 kerana si mati ada anak perempuan. Kemudian isteri dapat berapa? 1/8. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ila akhir ayat mengatakan isteri akan dapat 1/4 dan 1/8. 1/4 ketika mana? Ketika si mati tidak ada anak.
1/8 ketika si mati ada anak. Hal ini ada tak anak? Ada seorang anak perempuan. Maka 1/6 dengan 1/8. Kira ada tak baki? Ada baki. Sebab belum habis lagi. Bila kalau kita kira-kira, kalau buat kira-kira tu panjanglah sikit. Cuma saya tak nak masuk dalam bab kira-kira lah. Cuma nak fokuskan baki tu ada dan siapa yang dapat. Bila kira-kira ada baki, maka baki akan diperolehi oleh siapa? Anak perempuan tadi ahli asabah ke ahli fardu? Ahli fardu, kerana dia seorang. Berapa bahagian dia? 1/2. Bagi anak dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 boleh rujuk. Yusikumullahu fi auladikum ila akhir ayat, menceritakan tentang anak. Kalau seorang perempuan 1/2. Kalau 2 orang perempuan atau lebih 2/3. Kalau bercampur lelaki perempuan dapat asabah nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Sekarang anaknya seorang, anak perempuan, maka akan dapat 1/2. Bila kira-kira 1/2, 1/8, 1/6 ada baki. Kalau kita buat kira-kira ada baki, dan baki itu tadi pergi ke mana? Pergi ke saudara perempuan seibu sebapa. Dia akan dapat baki atas nama asabah ma'al ghairi. Asabah jenis yang ketiga yang kita nak masuk pada malam ini. Asabah yang pertama binafsi, kita nampak semuanya waris mesti lelaki. Asabah bil ghairi mesti melibatkan lelaki, barulah dapat perempuan nisbah 2/1. Tetapi asabah ma'al ghairi jenis yang ketiga, dia tak ada kaitan dengan lelaki. Tapi kalau biasa kata ada anak lelaki dan anak perempuan, adik-beradik tak dapatlah. Kerana dia dah si mati bukan lagi istilah sebagai kalalah. Kalalah ni si mati tidak ada ayah dan ke atas, si mati tidak ada anak lelaki dan ke bawah. Cucu cicit dari jalur anak lelaki. Ahli-ahlinya 2 orang sahaja, saudara perempuan seibu sebapa, dan yang kedua saudara perempuan sebapa. Dalilnya Ani bin Mas'ud fi binti wa binti benin wa ukhtin faqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnati nisfu wa li ibnati ibni sudus takmilat ats-tsulutsaini wa ma baqiya fali ukhtin, rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka telah menghukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 untuk mencukupkan bahagian 2/3, dan bakinya 1/3 bagi saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita buat lakaran nak bagi nampak mudah tentang waris dalam hadis ini. Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini si mati. Nama si mati Sidik. Sidik je ustaz ni. Ini si mati nama Sidik. Dia ada siapa waris? Hukum anak perempuan. Dia ada seorang anak yang perempuan, namanya contoh Ros. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia ada anak lelaki. Yang lelaki saya buat petak, yang perempuan bulat. Jangan tanya kenapa. Namanya Abu contoh. Tapi di sini dikatakan cucu perempuan daripada anak lelaki, bermakna bawah Abu ni ada anak perempuan. Namanya Lin contoh. Tapi Lin ni syarat dia dapat mesti bapa ni tiada. Abu ni mati dulu. Contoh Sidik mati tahun 2023. Abu mati tahun 2020. Bermakna Lin ni statusnya sebagai cucu daripada anak lelaki. Mesti syarat tak ada anak. Ada anak cucu tak dapat dan ke bawah.
Cucu dapat sebab anak tak ada. Ni kena faham betul-betul. Dan kena lihat juga keadaan. Ada keadaan cucu dapat, ada keadaan cucu tak dapat. Saya dah bincangkan yang lepas. Dalam hal 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan, boleh jadi cucu yang lelaki ini boleh dapat walaupun si mati ada anak, tetapi yang ada cuma anak perempuan. Maka dia yang lelaki, cucu akan dapat juga. Dalam keadaan anak dapat, cucu pun dapat. Okey, sambung lagi daripada hadis tadi. Dan saudara perempuan seibu sebapa. Saudara seibu sebapa perempuan yang bernama, siapa lagi nak tak nama ni, Murni. Maka menghukumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi anak perempuan itu ros, dapat berapa? 1/2. Dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki itu dapat berapa? 1/6. Baca lagi selepasnya. Untuk apa? Untuk mencukupkan bahagian 2/3. Mana datang 2/3 ni? Daripada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11 tentang bahagian anak perempuan sekiranya 2 orang atau lebih, mereka akan mendapat 2/3. Jadi anak perempuan ada berapa? Seorang. Siapa dia? Ros. Dapat 1/2. 1/2 kalau misal kata 2/3, ada tak bakinya? Contohnya 1/2 macam nak kira, nak mencukupkan 2/3. Bahagian lin 1/6, bahagian ros 1/2. Kita tambahkan 1/2 tambah dengan 1/6. Yang bawah 2 kena kali 3. Betul? Sebab nak samakan pembawah jadi 6. 2 kali 3, 6. Yang atas pun kena kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. Jadi 3/6 tambah dengan 1/6. Jawapannya berapa? Bawahnya 6. 3 tambah 1, 4. 4/6 sama ke tidak dengan 2/3? Sama. Cuma 4/6 ni belum dikecilkan lagi. Dah dikecilkan jadi 2/3. Cukup tak bahagian mereka ini? Kedua-duanya 2/3. Cukup. Sebab ada 2 orang atau lebih bagi waris furuk yang di bawah perempuan semuanya. Okey, kita sambung tadi. Mencukupkan 2/3 dan bakinya 2/3. Ada tak baki daripada harta yang lagi? Yang lain ada 1/3. Bakinya 1/3 bagi saudara perempuan si Murni akan dapat 1/3 seibu sebapa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kenapa Murni ni boleh dapat? Kerana dia mendapat asabah ma'al ghairi tadi. Ketika mana dua ahlinya, adik-beradik, perempuan seibu sebapa atau sebapa dengan anak perempuan si mati, maka dia akan dapat baki, iaitu 1/3. Setakat ni jelas. 835 dah. Sikit lagi kaedah daripada hadis ini. Ulama faraid mengeluarkan, kita sambung dalam kitab. Daripada hadis ini ulama faraid mengeluarkan satu kaedah, iaitu al-akhawatu ma'al banati asabatun. Saudara-saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa sebagai asabah apabila mereka bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Cara pembahagian kita dah terangkan tadi. Cuma insya-Allah yang ini kita akan terangkan lagi pada perjumpaan akan datang. Cukup sampai sini untuk pengajian kitab kita. Kita teruskan dengan soalan yang ditanya pada pagi tadi. Ya, kena rujuk balik dekat telefon. Assalamualaikum Ustaz. Abang saya meninggal dunia hari Ahad 31 hari bulan 12 baru ni. Hari ni berapa hari bulan? 3.
Maknanya baru lagi tak sampai seminggu. Alhamdulillah, kita dah mula sedang. Tak payahlah nak kisah-kisahkan kubu merah lagi, sibuk cerita, jangan. Itu persepsi orang kita. Tetapi agama menuntut supaya disegerakan urusan faraid. Kenapa kena segera, Ustaz? Sebab kita mungkin ada di kalangan masyarakat kita masih lagi menanamkan fahaman faraid ini pada harta yang besar saja. Pada tanah, pada rumah, pada kereta, kenderaan. Hal-hal harta-harta yang kecil macam pen si mati, jam tangan si mati, kasut si mati, telefon bimbit si mati, bagi dia, oh tu tak faraid. Masih lagi ada fahaman-fahaman begitu. Hakikatnya bila kata tirkah harta pusaka, selagi mana ada nilai, maka ia tertakluk dengan hukum faraid. Jadi bila orang tanya awal, berlaku saja kematian semalam, hari ini tanya, Ustaz, setiap waris dapat berapa? Sekian. Okey, semua waris dah tahu bahagian masing-masing pada setiap harta si mati. Telefon bimbit, dekat sini ada bahagian abang sulung berapa sekian. Dekat sini ada bahagian abang yang kedua berapa sekian. Adik, bahagian mak pun ada, bahagian ayah pun ada. Nak ambil tak boleh suka-suka nak ambil, senyap-senyap ambil tak boleh, haram. Kena tanya dengan waris-waris yang lain. Ni telefon bimbit arwah ayah aku nak. Yang lain bagi ke tidak? Contoh abang dia cakap macam tu. Adik-adik kata semua, okeylah abang ambil lah bang. Adik yang bongsu sekali kata tak boleh. Aku nak juga hak aku kat situ. Dekat situ ada bahagian aku 2/9. Contoh, kalau harganya RM900, abang ni wajib bayar dekat adik RM200 kalau adik dia minta. Kalau adik dia kata tak apalah abang, ambil lah abang, ambil lah, alhamdulillah. Semua dah takharus melepaskan hak masing-masing dengan syarat semua dah tahu dulu bahagian masing-masing berapa. Ni tahu-tahu dah setahun meninggal baru nak uruskan. Pinggan mangkuk dalam almari dah berkaki, hilang dah. Rantai emas, gelang emas, cincin, subang, semua dah berkaki dah. Dulu masa arwah mak meninggal banyak ni dalam almari ni, pinggan mangkuknya, tapawai. Ini kita nak bincang hari ini, semua hilang berlaku dah. Sebab mindset dia faraid pada harta yang besar saja. Yang ambil senyap-senyap tu makan harta batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bi. Tiap-tiap daging yang masuk dalam mulut kita dari sumber yang haram, fannaru aula bi, termasuk dalam urusan faraid. Dan lebih kita takut kalau kita ambil itu ada bahagian anak yatim. Itu lebih menakutkan, lagi besar dosanya, lagi besar siksaannya. Baru-baru ini meninggal dunia pada tarikh 31 hari bulan 12 baru ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ada 4 anak kandung perempuan. Anak ni jangan sebut kandung, anak ni memang anak dia lah. Tak ada istilah anak kandung. Anak tiri itu bukan waris. Anak, bila kata anak dari segi waris, mesti anak yang betul. Bukan anak tiri, bukan anak menantu, bukan anak angkat. Dia ada 4 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan. Kemudian tiada anak lelaki. Okey, bermakna anaknya cuma perempuan sahaja. Dulu dia berkahwin dengan seorang janda, anak 1. Bermakna anak 1 tu bukan anak dia, anak janda, anak perempuan yang dia kahwin sebelum ini. Jadi ada anak tiri seorang perempuan juga, yang tu kita tolak tepi. Itu bukan anak si mati. Isteri ini sudah diceraikan sejak lebih kurang 10 tahun dahulu. Dia ada berkahwin lain dengan janda anak 10. Masa dia kahwin yang pertama tu dan diceraikan tu, saya tak dapat makluman sama ada anak ataupun tidak. Kita anggap tiada anak berdasarkan soalan ini. Berdasarkan soalan ini, lepas dia berkahwin dengan anak janda anak seorang, dia bercerai. Bermakna boleh jadi tak ada anak lah. Sebab yang ada cuma 4 orang anak perempuan ini. Dia ada berkahwin lain dengan janda anak 10. Bila kata janda anak 10, perempuan tadi, isteri yang kedua ni ada anak 10 orang, bukan anak dia, bukan waris. Itu je saja. Cara kita nak kenal pasti siapa waris, siapa bukan. Bukan anak si mati. Tiada anak dengan isteri kedua ini. Dan akhirnya bercerai juga. Ibu bapa kami dah meninggal dunia. Bermakna waris tidak ada ayah dan juga ibu. Tinggal ada 2 orang beradik lelaki, 2 orang adik beradik lelaki dan 6 orang adik beradik perempuan.
mohon Ustaz huraikan faraidnya. Malam ini dalam kuliah, Ustaz jika boleh. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dekat sini kita dapat 2 orang waris. Pertama, anak perempuan 4 orang. Yang kedua, 2 orang adik-beradik. Lelaki. Dan ada 6 orang adik-beradik perempuan. Okey. 4 orang anak perempuan, 2 orang adik-beradik lelaki, kita anggap seibu sebapa lah, walaupun dia tak katakan. Dan 6 orang adik-beradik perempuan. Dia ada 8 orang, termasuk dia 9 orang, 9 beradik. Dia ni mati, dia ada 8 orang adik-beradik, 2 lelaki, 6 perempuan. Dan dia ada 4 orang anak perempuan. Kita kena kenal pasti mereka semua ini waris ke tidak? Dah, kita dah asingkan tadi. Yang bukan waris, anak tiri. Yang waris cuma 3 golongan ini saja. 4 orang anak perempuan, 2 orang adik-beradik lelaki, 6 orang adik-beradik perempuan. Kita kena kenal pasti pula yang mana waris fardu dan juga waris asabah. Dalam senarai ini, siapa ahli fardu? Anak perempuan. Berapa orang? 4 orang. Berapa bahagian mereka? 2/3. 1/2 kalau seorang. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Jadi bagi anak-anak perempuan ini akan dapat 2/3. Adik-beradik lelaki perempuan, ahli fardu atau asabah? Asabah. Asabah jenis apa? Ada 3 jenis. Binafsih, bighairi atau ma'al ghairi. Bil ghairi, iaitu dengan nisbah li zakari mithlu hauzil unsayain. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Okey, kita buat kira-kira 2/3 ni dah bagi siap-siap dekat 4 orang anak perempuan. Kemudian ada tak baki? Ada. Berapa baki? 1/3. Yang mana di kalangan adik-beradik lelaki dan perempuan ini, daripada 1/3 ini, lelaki akan dapat berapa seorang? Macam mana nak kira? Lelaki kalikan 2, tambahkan dengan perempuan. 2 kali 2, 4. Tambah 6, 10. Jadi setiap seorang anak adik-beradik lelaki ini akan dapat 2/10, yang perempuan akan dapat 1/10. Daripada 1/3 ni tadi. Ini gambaran secara meluas dulu, belum terperinci. Nanti kita akan kira secara terperinci. Okey, dekat sini jelas tak? Ada tak baki lagi? Tak ada dah. Sebab ahli fardu dah dapat, ahli asabah pun dah dapat. Kalau nak ambil kata mudah, senang je. Contoh ada 3 juta. 2 juta dapat dekat sini. Ada baki 1 juta dekat adik-beradik. Daripada 1 juta, 2/10, iaitu 200,000 dapat dekat adik-beradik lelaki seorang. 100,000, 1/10 daripada 1 juta akan dapat dekat adik-beradik perempuan seorang. Itu kalau kita nak kira secara pecahan terus kepada harta si mati. Tapi kalau kita nak kira secara terperinci, kita kena senaraikan. Anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3, anak perempuan 4. Kemudian 2 orang saudara lelaki, saudara lelaki 1, saudara lelaki 2. Kemudian 6 orang saudara perempuan 1, saudara perempuan 2, saudara perempuan 3, saudara perempuan 4, saudara perempuan 5, saudara perempuan 6. Kita buat garisan. Yang ini ahli fardu, yang ini asabah. Fardu tadi dapat berapa? 2/3. Asabah dapat 1/3.
3. Di kalangan anak perempuan ada berapa orang? 4. 4 di sini naik atas kalikan dengan 2. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Bermakna dekat sini pembawahnya 12. 4 kali 2 2. 4 kali 2 2 2 2. Tak ikut garisan, sorry. 2 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 bermakna lah 8. Per berapa? Per 12. Per 12. Ada tak baki? Ada. 12 tolak 8 4. Dekat sini ada 4. 4 apa? 4 per 12. Ni atasnya. Bermakna pembawahnya 12. Daripada 4 ini tadi ada berapa orang adik-beradik yang lelaki? Lelaki ada 2. 1 2. Kalikan dengan 2 4. Tambahkan dengan 6 10. 10 naik atas kali. 10 kalikan dengan 4 40. Dan setiap ahli waris lelaki akan dapat 40 tulisannya mengelirukan. 2 ni 40. 2 10 kali 1 20. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. 10 naik sini 2 kali 1 2 10. Silap sekejap ya. Sini ada baki 4 per 12. 4 per 12 bagi adik-beradik nisbahnya akan dapat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 kalikan dengan 2 4 tambah dengan 6 10. 10 naik ke atas. 10 ni akan dikalikan dengan 4 per 12. 10 kali 4 40. Ini 12. 4 per 12. Ada baki lagi 4. 4 ni macam mana nak pecahkan kepada 10? Dia akan dapat 2 per 10. Contoh sini 2 per 10. 2 per 10. 1 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 per 10. Kalikan dengan 4 per 12. Bermakna setiap seorang akan dapat berapa? 2 kali 4 8 per 10 kali 12 120. Begitu juga yang lelaki yang kedua 8 per 120. Yang perempuan 4 per 120. 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 Okey, sekarang ini pembawanya 120. Yang di atas juga kena tukarkan. Bermakna kalikan dengan 10. 8 kali 10 80. 80 80. Inilah bahagian setiap ahli waris. Adik-beradik anak perempuan setiap seorang akan dapat 80 per 120. Adik-beradik lelaki akan dapat 8 per 120. Adik-beradik perempuan akan dapat 4 per 120. Kalau kita tambahkan 80 tambah 80 tambah 80 tambah 80, kemudian tambahkan dengan yang ini, akan dapat silap ni, bukan 80 ni. Ya.
8. Ada tak bagi 8? Sekejap, saya kira dulu. 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 tambah dengan 16 10, 1, 40 1, 20, sini 80. Kalikan dengan 20 seorang kan? 20. Sini dah 80 campur dengan sini ada 40. 8. Okey, betul. Terima kasih Tuan Nazim. Tolong kirakan. Jadi setiap ahli waris yang anak perempuan, mereka akan dapat seorang 20/120. Seorang 20/120. 20/120. Adik-beradik lelaki akan dapat 8/120. Dan adik-beradik perempuan akan dapat 4/120. Sebab nisbahnya 2 dengan 1. Mereka ahli asobah. Asobah daripada 1/3 baki. Yang fardu 2/3. 2/3, tapi bila kita pecahkan setiap satu tu nak tahu berapa bahagian masing-masing, maka dia akan jadi pembawahnya semakin besar. Dia kalau melibatkan anak saja senang. Kalikan 2, tambahkan yang perempuan. Tapi melibatkan anak, perempuan dan adik-beradik, dan fardu dan juga asabah. Jadi pengiraannya dia kena dapatkan pembawah untuk semua ahli waris, sama pembawah. Cuma atas tu berbeza-beza. Okay, jelasnya? Rasanya terjawab soalan. Jadi harta ini hanya melibatkan apa? Tanah saja ke? Semua. Mesti ke masuk semua nama ni dalam geran tanah arwah? Tak mesti. Kat situ ada konsep takharus, melepaskan hak. Dan melepaskan hak ni, takharus ni sama ada dia nak lepaskan hak tu tanpa ada imbuhan atau tanpa dengan imbuhan. Contoh, ada tanah banyak berpuluh ekar lah, contoh berpuluh ekar. Tempat berbeza-beza. Dekat sini ada seekar, sana ada seekar, sana ada seekar, sana ada seekar. Jadi setiap ahli waris tahu yang anak perempuan bagi dia setiap seekar ni bahagian dia 20/120. Yang adik-beradik lembut sama juga 20/120. Adik-beradik semati, yang lelaki 8/120 bahagian dia dekat dalam seekar tu. Tapi bila kita harus bincang dengan semua ahli waris, okey, tanah ni ada banyak. Jadi kita kirakan macam mana nak bahagi kalau boleh satu ekar tanah ni satu nama saja. Maknanya tak perlu masukkan berapa orang nama ni. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 2, 4, 6, 8. 12 nama. Takkan setiap seekar tanah tu 12 nama, 12 bahagian. Jadi kita bincang supaya tanah yang A untuk nama anak perempuan yang seorang, tanah bahagian B untuk nama anak perempuan yang kedua, tanah bahagian C untuk nama anak yang ketiga. Sampailah semua dapat bahagian masing-masing mengikut kadar ni lah. Mengikut kadar ni. Sama ada dari segi keluasan ataupun dengan nilai tanah tersebut. Tak semestinya mesti seekar-seekar, tak. Sebab boleh jadi seekar dekat kampung ni dengan seekar dekat bandar harganya berbeza. Jadi nilaikan berapa, kemudian setiap daripada waris tu tahu hak mereka. Yang lelaki tadi 8/120, yang perempuan 4/120, yang anak-anak 20/120. Sama juga konsepnya dengan harta yang lain. Telefon contoh, telefon arwah. Tiba-tiba anak perempuan dia seorang, dia kata, kakak naklah telefon arwah ayah ni, boleh tak? Dia kena tanya dengan adik-beradik yang lain. Dia kena tanya dengan pakcik dia, adik-beradik dengan si mati. Dia kena tanya dengan makcik dia, adik-beradik dengan si mati. Sebab semua waris ni ada hak dekat telefon ni. Kalau misal kata semua setuju, cuma makcik dia seorang tak setuju. Makcik punya bahagian berapa? 4/120. Contohlah harga telefon ni RM120. Dia wajib bagi RM4 dekat makcik yang seorang ni, yang kata dia ada hak juga bagi. Wajib bagi. Kalau misalkan semua setuju, tak apalah, ambil lah.
kasut pun begitu, jam tangan pun begitu. Kalau misalnya kata ada waris yang nak menuntut hak dia, dah tahu dah bahagian masing-masing berapa dah. Engkau punya siapa? Engkau adik-beradik lelaki, okey, bahagian kau 8/120. Kalau siapa yang nak tuntut, anak perempuan berapa? 20/120. Jadi semua dah tahu. Itu sebab nak kena tahu cepat. Bila berlaku kematian, jangan bertangguh dan perlu disegerakan ketentuan untuk tentukan setiap ahli waris. Faraid ini bukan hanya kuliah semata-mata, bukan hanya untuk menerangkan semata-mata, tetapi dalam masa yang sama nak menyedarkan siapa? Menyedarkan masyarakat kita semua bahawasanya hukum ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, tetapi pilihan pertama. Kita nak keluar takharus, kena ikut satu dulu, ikut laluan dia. Nak keluar silakan. Tak boleh belum masuk dah keluar, tak tahu bahagian faraid berapa terus bahagi sama rata, tak boleh. Kena tahu dahulu, masuk dahulu, kerana ini perintah Allah. Fariidatan minallah, kewajipan daripada Allah. Tilka hududullah, demikian itu adalah had-had hudud daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pukul 9 lancar. Alhamdulillah tak ada yang ngantuk. InsyaAllah minggu depan ke minggu depan, minggu satu lagi, kita akan sambung dalam muka surat yang ke-139 dalam bab subtopik cara pembahagian untuk masalah asabah ma'al ghairi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Nak buka soalan tu? Nak pukul 9. Ada soalan 1-2? Tak ada, semua faham belaka. Alhamdulillah. Ya. Ya. Tanah. Tujuh orang adik-beradik, lelaki 2, Anak-anak beranak ni maksudnya cucu kepada si mati. Ya, cucu kepada harta si mati lah. Anak kandung si mati. Okey, anggaplah contoh tanah tu 1 ekar. 1 ekar yang ada waris 2 lelaki, 5 perempuan. Okey, ini sahaja waris yang ada. Dan bila ada anak ni, dia akan dapat asabah bil ghairi, kerana ada lelaki dan perempuan. Jadi 2 kali dengan 2 4, tambah dengan 5 berapa? 9. Bahagian lelaki berapa? 2/9 setiap seorang yang lelaki. Bahagian perempuan berapa? 1/9 setiap seorang anak perempuan. Jadi isu dia, anak lelaki ni secara senyap-senyap dia telah memfailkan atau mendaftarkan harta pusaka arwah atas nama dia seorang, tanpa memasukkan nama waris-waris yang lain. Sedangkan waris-waris yang lain ada. Dia ada lagi adik-beradik lelaki seorang dengan 5 orang adik-beradik perempuan. Dia buat senyap-senyap. Boleh tak boleh? Dari segi undang-undang, kalau dia lepaslah. Sebab kadang pegawai pusaka, dia tengok pada surat akuan kita. Dia kena proses pendaftaran. Saya nak cerita dari segi proses. Kita kena key in, kita kena masukkan data-data butiran waris, IC-nya apa semua, dengan
surat nikah kalau waris tu pasangan suami isteri. Kemudian dengan aset si mati. Kalau kita my ETPP, my tab dekat online tu, type saja, masukkan butiran-butiran tu, kemudian dah selesai kita print dan kita pergi ke Pesuruhjaya Sumpah ataupun depan majistret untuk cop, baru hantar fizikal ke pejabat pusaka. Bila cop tu maknanya apa? Dia dah beraku sumpah ini adalah keterangan yang betul. Sedangkan dia senyap-senyap menyembunyikan waris yang lain. Salah ke tidak dari segi undang-undang? Salah. Salah kerana mengemukakan butiran yang palsu, boleh didakwa. Itu dari segi undang-undang. Tapi kalau tak ada yang komplain, dia lepas tak? Boleh lepas juga kalau tak ada yang komplain. Sebab pegawai pusaka mungkin dia ingat, dia dah ada Pesuruhjaya Sumpah, dia dah bersumpah di depan majistret di mahkamah atau di depan pegawai Pesuruhjaya Sumpah, maka dia cuma terima je lah, proses je lah. Tapi hakikatnya dia dah ambil hak orang lain, menyembunyikan. Boleh tak berlaku waris-waris lain untuk membangkang? Boleh, dia ada tempohnya. Tak silap saya berapa hari, 2 minggu atau 2 bulan. Selepas permohonan pertama tu, waris-waris lain boleh membuat bantahan. Kalau misalkan ada tahu, abang ni masuk nama dia seorang je, dia tak masuk nama kita, jadi kita boleh bantah. Boleh buat bantahan dan buat proses daripada mula, masukkan semua ahli waris, kemudian senarai aset-aset si mati, kemudian barulah submit ke pejabat pusaka. Itu cara yang kalau kita nak buat pembetulan, boleh buat pembetulan. Tak semestinya yang pertama terus orang kata muktamad, tidak. Cuma dia ada tempoh. Lepas habis tempoh tu dah tak boleh lagi dah. Tapi kalau misalnya katalah lepas habis tempoh ada yang sedar, tiba-tiba tanah ni nama abang seorang, boleh tak dia nak tuntut? Dari segi undang-undang dah tak boleh. Dari segi undang-undang tak boleh, melainkan dia nak dakwa abang dia, tu bolehlah, atas sebab memalsukan dokumen, membuat akuan yang palsu di hadapan pegawai Pesuruhjaya Sumpah atau depan majistret. Boleh. Tapi dia boleh tak dapat balik daripada tanah tu? Dah tak boleh lagi dah. Kalau nak boleh pun panjang prosesnya, kena melibatkan mahkamah dan sebagainya. Jadi kalaulah ada yang terfikir nak buat macam tu, janganlah nak buat fikir macam tu, menyembunyikan waris-waris yang lain sehingga rasa tamak semua dia nak bulut seorang. Kita kena ingat hidup kita ni bukan lama. Paling banyak kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 hingga 70. Kalau ada yang lebih pun kata Nabi SAW, ada, tapi terlalu sedikit. Kalau tuan-tuan ada yang umur atas 80, atas 70, alhamdulillah, Allah bagi lagi usia yang panjang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, antara Nabi yang paling panjang usianya, dikurniakan. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun. Ada yang mengatakan usianya 1200 tahun. Ada yang mengatakan 1300 tahun usia Nabi Nuh. Dan pernah ada orang bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya Nabi Nuh, Nabi Allah, apa umur kau ni antara umur Nabi yang terpanjang, sehingga 1000 tahun, 1200 tahun. Apa yang kau rasa daripada umur kau ni?" Kalau kita tanya acik-acik wak yang umur 80, 80 tahun dah hidup, lama tak rasa? Tak lama, sekejap je. Rasa macam pejam celik dah tahu dah umur 80, dah tuek. Orang Jawa juga kata west tuek. Nabi Nuh ditanya, "Ya Nabi Allah, kau dikurniakan usia yang panjang, beribu tahun, apa yang kau rasa?" Kata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ibarat memasuki satu rumah dari pintu hadapan dan dia keluar ikut pintu belakang. Rumah lah paling besar pun besar mana rumah kita? Ada macam padang bola? Tak ada. Paling-paling pun 60 kali 40, 60 kali 60 tu paling kecil besar lah tu. 60 kaki kali 60 kaki. Kita masuk daripada pintu depan, kita keluar ikut pintu belakang. Agak-agak sampai tak seminit kita jalan kaki? Lebih kurangnya jalan kaki seminit. Itulah. Itu bagi Nabi Nuh yang dikurniakan usia 1000 tahun lebih. Kita ni yang mungkin 70 tahun, 60 tahun, agak-agak berapa minit? Macam jalan kaki, macam lari, terus keluar ikut pintu belakang. Hidup tu ibarat begitu, pendeknya. Dan kita yakin dunia ni tempat untuk ujian. Ujian harta pun ujian, anak juga ujian, kecantikan, ketampanan, harta, darjat, pangkat, semua ni ujian. Yang akhirat nantilah tempat yang selama-lamanya akan dihisap setiap amalan kita.
Jangan main-main. Ambil hak orang ni selagi tak selesai kat dunia, akhirat kena tanggung. Kita dosa dengan Allah Ta'ala, bukanlah nak kata tak apa lagi, tak ada, sama juga dosa. Cuma kita boleh minta ampun, taubat nasuha. Minum arak ke, kita berjudi, kita berzina, contoh, na'udzubillah min zalik. Dosa kita dengan Allah, kita boleh minta ampun. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Maha Pengampun, ampunkan dosa kita. Ada can lagi. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, ambil hak orang, makan harta orang tanpa senyap, tanpa pengetahuan, tanpa reda dia, akhirat nanti akan ditanya. Tak berganjak kaki kita semua ni, melainkan ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang harta kita, dari mana dapat dan ke mana kita belanjakan. Jelas ya? Sekarang dah masih nama dia lagi. Ya. Suami isteri, ada anak? Tak ada anak? Tiga orang daripada lelaki. Okey. Bahagian dia pusaka dia lah dulu. Nak tuntut tanah yang di kampung baru tu, yang mana pada asalnya dah diberikan oleh suami tu kepada isterinya semasa hidupnya. Okey. Jadi macam mana? Okey, sama macam soal yang tadi, yang mula-mula saya cerita tadi. Orang dari Puchong tadi datang jumpa, dia kata, "Saya nak harta. Ini sepatutnya saya dapat." Tetapi dari segi undang-undang, kalau dah tukar nama tanah tadi kepada nama isteri, bermakna dia dah milik mutlak kepada isteri. Kalau belum tukar nama tetapi ada proses hibah, cukup syarat, cukup rukun hibah, ada yang memberi, ada yang menerima, ada hartanya, ada ijab kabulnya, sah dari segi syarak, maka milik kepada penerima walaupun belum tukar nama. Tapi kalau belum tukar nama, cucu-cucu ni tadi dari segi undang-undang boleh tak tuntut? Boleh. Tetapi makan harta batil. Sebab dia tahu dah, pakcik dia ni, iaitu suami kepada perempuan ni, dah bagi bahagian dia kepada isteri dia semasa dia hidup atas nama hibah. Bila kata hibah, bukan lagi termasuk harta pusaka. Dia dah terkeluar daripada harta pusaka. Milik siapa? Milik kepada penerima. Sama ada dah tukar nama atau belum. Kalau dah, anak-anak ni tadi tak boleh tuntut dari segi undang-undang. Kalau belum, anak-anak ni boleh tuntut, tetapi dunia ni lah dia boleh tuntut. Dari segi hukum, dia dah mengambil hak makcik dia tadi, iaitu isteri kepada suami yang dapat harta pusaka daripada ayahnya. Wallahu a'lam. Jelasnya? Okay. Boleh? Berkerut lagi dah ni. Okeylah, cukuplah sekadar itu 9-10 minit. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari